Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita membuat bahan bonsai daripada pokok bougainville variegata, iaitu dengan menggunakan akar dan juga interest dari pokok bougainville variegata. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips ataupun teknik ataupun cara yang saya akan kongsikan pada video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan skip tahu, nanti anda terlepas langkah-langkah yang anda perlu ketahui. Tetapi sebelum itu, silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar dapat anda membantu mengembangkan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada tutorialnya. Baiklah teman-teman, pokok bougainville adalah merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai dan digemari ramai pada masa ini. Lebih-lebih masa COVID-19 ini ya teman. Pokok bougainville ini merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Namun teman-teman, terdapat pelbagai cara yang kita perlu lakukan ataupun kita boleh lakukan untuk membuat pokok bougainville jadi sebagai bahan bonsai dan kedepannya nanti akan menjadi sebuah bonsai. Baiklah teman-teman ya, pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara yang kita boleh lakukan untuk membuat bahan bonsai dan insyaAllah kedepannya sebuah bonsai dengan menggunakan akar daripada pokok bougainville dan dengan menggunakan interest daripada pokok bougainville variegata. Ini adalah interest daripada pokok bougainville variegata teman-teman ya. Okey, yang kita akan gabungkan dengan akar daripada pokok bougainville ini. Ini adalah akar pokok bougainville. Okey, itu adalah dua bahan yang kita perlukan. Kemudian kita memerlukan kertas aiskrim teman-teman ya untuk kita menyungkup nanti. Lepas itu kita menggunakan tali nanti ya untuk kita mengikat, dan kita juga akan menggunakan gunting. Okey, gunting, dan kita gunakan cutter ataupun pisau yang tajam. Okey. Yang pertama sekali teman-teman, sekiranya anda ingin membuat bahan bonsai dengan menggunakan akar daripada pokok bougainville, pastikan akar tersebut ya teman-teman. Jika boleh ya teman, pastikan akar tersebut mempunyai ciri-ciri sebuah bonsai. Contohnya akar ini ya teman yang meliang liuk. Ini tergantung kepada bagaimanakah bentuk ya teman ataupun gaya yang anda ingin olah daripada akar pokok bougainville ini. Itu adalah terpulang kepada anda ya teman. Sekiranya anda ingin mengolah keadaan bonsai anda nanti bergaya tegak, anda boleh saja menggunakan akar daripada pokok bougainville yang bergaya lurus sahaja. Okey, untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda menggunakan akar pokok bougainville yang berliuk lengkup macam ini. Jadi kita akan cuba membuat sama-sama ya teman, berkongsi bagaimana cara kita menggunakan akar daripada pokok bougainville dan kita akan gabungkan dengan menemukan interest daripada pokok bougainville variegata. Ini adalah pokok bougainville variegata teman. Okey, itu yang pertama. Yang kedua teman, pastikan anda mendapatkan akar itu yang sihat, subur, tidak berpenyakit teman. Yang penting subur, sihat dan penyakit. Pastikan akar itu masih subur ya, masih tumbuh ya, masih segar. Bagaimana cara kita untuk memastikan akar tersebut masih tumbuh dan segar teman? Kita boleh kupas sedikit teman-teman ataupun kita sayat sedikit bahagian atas daripada akar ini macam ni teman-teman. Kita sayat, bismillah. Okey, teman-teman nampak tak? Okey, nampak di sini teman-teman? Ini masih hijau kan? Nampak? Okey, pada akar tu masih lagi dalam keadaan yang hijau. Ini menandakan teman-teman bahawa akar ini masih lagi tumbuh dan sehat dan sesuai untuk kita lakukan sambung sisip dengan menggunakan interest daripada pucuk bougainville variegata nanti. Iaitu salah satu cara kita membuat bahan bonsai dan insyaAllah kedepannya akan menjadi sebuah bonsai yang kita buat daripada gabungan akar pokok bougainville dan interest daripada pucuk bougainville variegata. Itu berkaitan dengan akar ya teman. Jika boleh teman, apa yang anda perlu lakukan sebelum anda menggunakan akar ini teman untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai yang anda akan lakukan sambung sisip nanti ya teman, dengan interest daripada pokok bougainville variegata ini ya teman. Sebisa-bisanya teman, usahakan untuk anda menanam dulu teman. Anda tanam dulu akar daripada pokok bougainville ini teman, biar ya tumbuh akar dulu. Walaupun ini akar teman, yang paling penting teman anda tumbuhkan dulu biar ya keluar akar yang baru. Bagaimana cara teman-teman ya?
Cara yang teman-teman untuk anda mempercepatkan atau membantu memperbanyakkan tumbuh akar-akar baru pada akar daripada pokok bougainville ini ya teman, iaitu anda sayat sedikit bahagian pangkal bawah akar ini, sayat bahagian tepi-tepi ya teman. Kerana di sana nanti teman akan tumbuh akar-akar baru, insya-Allah ya. Dia akan membantu memperbanyakkan akar-akar baru, insya-Allah. Itu adalah tip ataupun teknik ataupun cara yang anda boleh lakukan untuk mempercepatkan akar ini tumbuh, dan insya-Allah akan mengekalkan akar ini sentiasa subur ya. Okey, lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ya untuk menanam akar ini ya teman ya. Pastikan anda menggunakan seperti biasa teman, media tanam yang gembur dan poros. Ini adalah membantu teman untuk mempercepatkan tumbuhnya akar baru. Dan anda juga boleh menggunakan bahan perangsang pertumbuhan akar seperti ya teman, contohnya anda boleh menggunakan bawang merah ya, bawang putih, bunga lidah buaya, ataupun anda menggunakan serbuk perangsang akar yang anda boleh beli di kedai-kedai ataupun toko-toko yang menjual barang-barang tanaman. Okey, itu adalah perkara yang anda boleh perlu lakukan untuk anda menjadikan akar daripada pokok bougainvillea kertas teman sebagai salah satu bahan untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai nanti ya. Dengan kemudian anda akan menyambung sisip dengan menggunakan interest daripada pokok bougainvillea variegata ini. Okey, itu lepas tu teman, apa yang anda perlu lakukan ialah tanam akar ini ya teman, letak di tempat yang teduh, jangan terkena sinaran matahari langsung. Ini untuk mengurangkan stres ya teman kepada akar ini, sebab ini akar teman, ini bukan cabang ataupun batang, ini adalah akar. Sebab akar ini teman tidak akan tumbuh pucuk ya, tidak akan tumbuh tunas, ini adalah akar. Jadi letakkan di tempat teduh dulu lebih kurang 1 minggu atau macam tu, tapi pastikan media tanam dia dalam keadaan yang lembap ya, jangan basah, jangan kering, pastikan dalam keadaan lembap saja. Okey, itu adalah perkara-perkara yang anda perlu lakukan kepada akar daripada pokok bougainvillea ini teman, yang anda ingin jadikan sebagai bahan bonsai nanti. Okey, itu yang perkara yang ketiga ataupun keempat tadi ya. Lepas tu teman, lakukan penyiraman. Untuk pertama sekali teman, penanaman pertama sekali, pastikan anda menyiram media tanam di dalam pot ini dengan kadar yang basah 100% media tanam. Okey, untuk media tanam teman-teman, contohnya anda boleh menggunakan sekam padi, tanah bakaran sampah dan juga tanah subur. Okey, itu adalah beberapa bahan yang anda boleh jadikan sebagai media tanam untuk anda jadikan media tanam untuk anda menanam akar daripada pokok bougainvillea ini. Ini adalah persediaan untuk kita menjadikan akar daripada pokok bougainvillea ini sebagai bahan bonsai, dan ke depan nanti bonsai dengan cara kita melakukan sambung sisip dengan menggunakan interest di pucuk bougainvillea variegata ini. Okey, itu berkaitan akar. Kemudian teman, apabila sudah cukup selama masa 7 hari itu teman, dari penanaman pemula dan semula pertama tu, kemudian anda sentiasa memantau keadaan media tanamnya. Sekiranya kering, siram lebih kurang. Kalau saiz pot yang sebesar ini teman, mungkin anda boleh menyiram 10 ml air saja teman, 10 ml air saja, tidak terlalu banyak ya, takut media tanam terlalu lembap. Apabila media tanam terlalu lembap ataupun basah teman, ini menunjukkan akar daripada pokok bougainvillea kertas ini akan membusuk dan buruk, dan akar yang anda harapkan untuk anda jadikan sebagai sebuah bonsai ini nanti teman akan mati dan hasilnya tidak akan tercapai. Jadi anda perlu sentiasa merawat ataupun menjaga perawatan selama anda mengekalkan kesuburan akar ini agar ia sentiasa tumbuh dan sehat dan sesuai untuk kita lakukan proses sambung sisip nanti program kita untuk menjadikan akar pokok bougainvillea ini dengan pucuk ataupun interest daripada pokok bougainvillea variegata sebagai sebuah bahan bonsai, dan insya-Allah kedepannya akan menjadi sebuah bonsai. Okey, itu bahagian akar teman dan media tanam. Ingat tadi ya, pastikan anda menggunakan bahan media tanam yang poros dan gembur sifatnya. Ingat teman, mengapa poros? Poros adalah bertujuan untuk membantu melancarkan pengaliran air semasa anda menyiram air ke dalam media tanam yang ada di dalam pot ini. Terutamanya anda menggunakan pot untuk menanam akar ini ya. Melainkan sekiranya anda menanam akar ini di atas di atas tanah langsung ya teman, anda tidak perlu menggunakan media yang poros macam ini. Semula jadi okey ya, sebab semula jadi memang dia sudah keadaan gembur, tanahnya memang gembur dan poros secara alami ataupun semula jadi. Okey. Kemudian teman-teman, pastikan media tanam ini tadi tidak terkena bersifat gembur. Untuk media tanam teman, pastikan media tanam ini bersifat gembur ya, bersifat gembur. Kenapa teman? Walaupun media tanam ini dalam keadaan pot ini teman, ia masih dalam keadaan bergembur, iaitu tidak memadat, tidak padat, tidak mengeras. Okey, jadi apabila media tanam ini bersifat gembur teman, jadi akan memudahkan pertumbuhan akar baru pada akar ini. Walaupun yang akar teman
ia masih memerlukan pertumbuhan akar baru. Jadi apabila terdapatnya dengan Anda menggunakan media tanam yang bersifat gembur, di dalam media tanam ini teman terdapat ruang udara yang banyak dan oksigen yang banyak. Di sini membantu teman untuk memudahkan akar-akar baru tumbuh karena banyaknya ruang oksigen di dalam media tanam ini, dan insyaAllah akar ini akan tetap subur. Okey, itu adalah berkaitan dengan media tanamnya. Lepas itu teman, bagaimana pula perawatan ataupun pengawalan. Contohnya teman, dimaksudkan pengawasan sini teman, seselesai Anda melakukan penanaman dan letakkan di tempat teduh, contohnya di bawah pokok teman, di bawah pokok ataupun di bawah bangunan. Jangan letak dalam bilik mandi ataupun di dalam bangunan, nanti akar Anda tidak akan tumbuh ya kerana mati. Walaupun ini akar teman, akar ini juga memerlukan sinaran cahaya matahari walaupun tidak secara langsung. Ini adalah untuk melakukan proses fotosintesisnya secara semula. Jadi ya teman, sesuatu pokok itu walaupun akarnya masih memerlukan cahaya ataupun sinaran matahari walaupun tidak secara langsung untuk membantu mengekalkan kesuburan dan ketumbuhannya. Okey, itu adalah kenapa penting Anda perlu meletakkan akar daripada pokok bougainville yang Anda tanam ini di tempat yang betul dan tepat agar tidak berlakunya kematian. Okey. Lepas tu teman, pengawasan atau perawatan selanjutnya lah, sila Anda letakkan akar yang Anda tanam ini teman di tempat yang tidak diganggu oleh hewan-hewan peliharaan, contohnya kucing ataupun ayam. Kenapa ini Anda perlu jaga ataupun awasi ya teman? Ini adalah bertujuan untuk mengelak daripada akar yang Anda tanam ini teman bergoyang ya. Apabila berlaku bergoyang teman pada akar ini, akar daripada akar pokok bougainville parigata ini, bougainville ini teman akan lambat tumbuh dan keluar kerana ia bergoyang, ia terganggu. Kerana konsentrasinya untuk mengeluarkan akar baru menjadi lambat. Walaupun dia bisa tumbuh tetapi lambat kerana akar mungkin akan keluar tetapi lambat, mungkin akan putus. Nah, itu adalah mengapa kita perlu melakukan pengawasan yang betul. Okey, Anda boleh meletakkan batu bata macam ini teman, ataupun batu saja ataupun kayu, apa saja benda untuk membantu menahan ya teman daripada akar ini bergoyang ya. Ini adalah untuk menyokong ya daripada akar ini bergoyang. Okey, itu mengapa saya meletakkan batu. Ini adalah batu bata teman yang terbuang, tidak digunakan. Saya letakkan untuk membantu menahan akar daripada pokok bougainville parigata ini daripada bergoyang dan membantu mengurangkan stres kepada akar ini. Okey, itu berkaitan akar dan berkaitan media tanam dan bagaimana kita merawat dan di mana tempat yang harus kita meletakkan akar pokok bougainville ini. Okey, kemudian teman-teman kita ke langkah selanjutnya, itu kita pergi kepada bahan interest ataupun pucuk yang kita akan ambil, kita akan gunakan sebagai bahan untuk dijadikan sabung sisip kepada pokok kepada akar pokok bougainville ini. Okey, yang pertama sekali teman-teman ya, untuk interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville parigata ataupun pokok bougainville yang lainnya teman, pastikan yang pertama sekali Anda pastikan interest ataupun pucuk tersebut dalam keadaan yang sihat dan subur. Lepas tu teman, pastikan jika boleh teman ya, pastikan Anda mencari pokok bougainville yang mempunyai daun yang kecil secara semula jadi, mempunyai bunga yang kecil secara semula jadi, dan juga mempunyai kelebihan tumbuhnya ranting-ranting yang banyak secara semula jadi nanti. Jadi untuk itu teman, dan juga pokok tersebut mampu mengeluarkan cabang yang banyak apabila Anda sudah melakukan sambung sisip nanti ya. Dan pokok bougainville parigata ini teman-teman yang merupakan salah satu jenis pokok yang sangat sesuai teman, yang mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, iaitu mempunyai daun yang kecil ya secara semula jadi ni. Okey, lepas tu mempunyai bunga yang juga kecil teman-teman ya. Jadi contohnya ini teman, ini adalah bunga yang daripada pokok bougainville parigata ni ya. Ini ada bunga, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Lepas tu teman, pokok bougainville parigata ini juga yang teman-teman yang merupakan salah satu jenis pokok yang mempunyai cabang yang banyak dan ranting yang banyak apabila Anda melakukan pemangkasan nanti. Itu adalah keistimewaan yang terdapat pada pokok bougainville parigata ini. Mana iaitu ia mempunyai cabang yang banyak dan juga ranting yang banyak, di mana ini semua memenuhi sifat-sifat fizikal ataupun kriteria-kriteria yang diperlukan oleh sebuah bonsai ya, yang akan kita ciptakan insya-Allah di kedepan nanti. Jadi saya mencadarkan Anda agar memilih ataupun mencari bahan interest dari pokok bougainville ataupun pokok bougainville parigata
ataupun pokok bougainville Singapura. Itu adalah merupakan beberapa jenis pokok yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan kedepannya sebagai sebuah bonsai. Itu adalah mengapa penting teman, kita mesti bijak memilih bahan untuk kita jadikan interest sebagai kita untuk kita lakukan sambung sisip di sini nanti. Okey. Itu ya teman, pastikan pokok itu pokok yang sehat dan subur. Okey. Kemudian teman, untuk interestnya teman, pastikan anda mengambil interest jika boleh teman. Ini adalah untuk mempercepatkan kurangnya bunga nanti. Jadi anda ambil interest daripada pokok tersebut. Sebenarnya pokok ini teman, ini adalah pokok bougainville variegata dan interest ini sudah pun lepas berbunga. Ini pernah teman. Ini adalah kesan-kesan bunga teman. Ini adalah kesan bunga teman. Ini adalah yang kecil ni, yang coklat ni, yang ni adalah kesan-kesan kuntum bunga yang pun sudah layu teman. Ini adalah kuntum. Jadi saya mencadangkan agar teman-teman mengambil interest macam ni yang seperti ini yang sudah pernah mengeluarkan bunga. Ini nanti teman-teman akan membantu percepatkan proses keluarnya bunga pada bahan bonsai anda ini, insya-Allah. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada proses sesuatunya, iaitu kita akan melakukan proses sambung sisip kepada akar pokok bougainville variegata ini yang kita akan jadikan sebuah bahan bonsai, dan insya-Allah ke depannya nanti mudah-mudahan ya teman akan menjadi sebuah bonsai yang indah yang mempunyai batang bilaliuk dan mempunyai daun yang kecil, ranting yang banyak dan juga cabai yang banyak dan bunga yang kecil dan indah, dan pokoknya akan rimbun. Di mana ini nanti teman akan mempunyai saiz sebuah bonsai yang bersaiz agak mini ya, mini. Okey. Okey, teman, sekarang kita lakukan langkah pertama kepada interest daripada pokok bougainville variegata ini. Okey, yang pertama sekali teman, apa yang kita perlu lakukan, kita akan pruning teman daun-daun yang ada pada interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville variegata ini. Okey. Kita pruning ya teman. Kita pangkas semua daunnya, kita pangkas daunnya. Okey, kita pangkas macam tu. Okey teman, kemudian kita pangkas saja pucuknya. Kenapa kita perlu pangkas pucuk ni teman? Okey, ini adalah untuk membantu nanti insya-Allah akan tumbuh tunas-tunas baru ya, akan menambah banyakkan lagi tunas-tunas baru pada interest pokok bougainville variegata ini. Melihat seperti apa teman, kita akan lakukan penyihatan di sini ya. Kita lakukan penyihatan di bawah ini berbentuk V. Okey, bismillah. Okey, ini teman ya. Nampak tak macam tu? Okey. Kita buat bentuk V ya. Macam tu. Okey, bentuk V. Okey. Kemudian teman, kita akan masukkan mata tunas ataupun interest tadi ke hujung akar ni. Okey. Sebelum tu teman, apa yang kita perlu lakukan, kita sayat dulu teman, kita sayat dulu bahagian hujung akar ni. Kita sayat macam tu dulu. Okey, macam tu ya. Teman-teman ya, kita akan lakukan pembelahan di tepi sini ya. Kita akan lakukan pembelahan pada sisi ini. Okey. Ingat teman, jangan belah di tengah ya, belah di sisi bahagian akar ni ya. Belah di bahagian sisi akar, jangan di tengah, di sisi. Jika anda melakukan pembelahan di tengah, teman jangan silap teman. Pembelahan ini sangat penting ya teman, kerana pembelahan ini juga merupakan salah satu faktor yang nanti akan menyebabkan berhasil ataupun tidak sambung sisip yang anda lakukan. Ya, ini penting teman. Dan yang kedua teman, pastikan interest dan komium pada akar yang kedua bahagian ini bersentuh, melekat, merapat pada tepat-tepatnya. Itu penting teman. Okey, untuk
memastikan sama sisip Anda berjaya, pastikan Anda berjaya tumbuh ya teman, insyaAllah. Pastikan Anda melakukan pembelahan pada sisi akar ni, bukan di tengah ya, tapi di sisi. Okey, kita belah. Bismillah. Ingat teman, sentiasa berhati-hati ya teman, kerana pisau ni tajam ya. Okey, macam teman. Kita belah sisi ya, belah sisi. Kemudian kita akan masukkan interest tadi. Bismillah ke dalam. Okey, macam tu. Nampak? Okey. Macam tu ya. Okey, kita masuk macam tu. Kemudian teman, kita ikat ya, ikat dengan menggunakan tali. Ini tali terpulang kepada anda teman, tali apa mungkin anda boleh gunakan tali guni ataupun tali kertas macam ni, ataupun anda boleh menggunakan kertas es krim boleh juga teman. Ini terpulang kepada apa jenis bahan yang anda punyai, yang mudah anda dapatkan. Yang penting anda ikatnya dengan ketat dan betul. Okey, bismillah. Ikat dengan ketat ya teman, jangan longgar ya. Okey. Ya teman, kita sudah siap ikat ya. Sekarang apa yang kita perlu lakukan ya teman ya? Okey, kita dah selesai ikat ya. Untuk pastikan anda ikat ketat teman, ingat ya, ikat ketat ya. Untuk Pak. Okey, macam tu. Okey, sekarang teman-teman apa yang kita perlu lakukan ya? Langkah selanjutnya kita lakukan penyungkupan. Okey, kita akan sungkup ataupun kita akan bungkus teman. Mengapa kita perlu melakukan penyungkupan atau pembungkusan ya teman? Ini adalah untuk mengekalkan kelembapan ya teman yang terdapat pada interest daripada pucuk pokok bougainville variegata ini dan akar daripada pokok bougainville ini. Ini adalah tujuan untuk mengekal kelembapan ya kepada kedua bahagian bahan yang kita lakukan sama sip tadi, iaitu interest daripada pokok bougainville variegata dan akar daripada pokok bougainville. Okey. Bagaimana kalau kita tidak melakukan penyungkupan ya teman? Ini boleh menyebabkan ya teman, interest daripada pokok bougainville variegata kita ni akan kering ya teman. Apabila kekeringan berlaku teman, ini akan menyebabkan interest daripada pokok bougainville variegata ini mati ya teman, kerana ia tidak mempunyai kelembapan lagi ya. Oleh itu kita perlu melakukan pembungkusan atau penyungkupan untuk membantu membekalkan kelembapan pada interest dan membantu mempercepatkan proses penggabungan komium antara pucuk daripada interest pokok bougainville variegata dan akar daripada pokok bougainville ini. Itu adalah tujuan teman-teman, mengapa kita perlu melakukan penyungkupan. Okey. Tidak lain bukan, tujuan adalah untuk mengekalkan kelembapan pada interest dan akar pokok bougainville ini. Okey, macam tu. Itu adalah tujuannya ya. Okey. Kemudian kita ikat. Okey, kita ikat. Kita di sini teman. Okey, macam tu.
Oke, baiklah teman, kita sudah pun selesai melakukan penyungkupan. Oke, kemudian teman ya, apa yang kita akan perlu lakukan selepas ini apabila kita sudah selesai melakukan penyungkupan ya teman? Perkara yang pertama teman ya, pastikan Anda meletakkan teman sambungan ataupun sambung sisip pokok bougainville variegata, interest daripada pokok bougainville variegata dan juga akar daripada pokok bougainville ini teman di tempat yang teduh daripada sinaran langsung cahaya matahari. Ingat, sinaran langsung cahaya matahari, bukan sinaran matahari. Okey. Okey, maksudnya teman di sini Anda boleh letakkan akar dan sambung sisip daripada pucuk ataupun interest daripada pokok bougainville variegata ini teman di tempat yang teduh, tetapi masih lagi mendapat menerima sinaran matahari. Maksudnya di sini teman, Anda tidak boleh meletak akar daripada pokok bougainville yang kita lakukan sambung sisip dengan interest daripada pokok bougainville variegata ini di dalam bilik ataupun di dalam bangunan. Maksudnya teman, Anda boleh meletakkan akar daripada pokok bougainville dan interest daripada pokok bougainville variegata yang kita lakukan sambung sisip ini teman di tempat yang teduh. Contohnya di bawah pokok ya, contohnya di tepi-tepi bangunan, tetapi masih lagi mendapat sinaran matahari secara tidak langsung. Okey. Kenapa kita tidak boleh melekatkan bahan yang kita lakukan penyambung sisip yang terdiri pada interest daripada pokok bougainville variegata dan akar pokok bougainville ini teman di tempat yang langsung ataupun terbuka ataupun luas ya teman, lapang yang terus terkena ataupun menerima cahaya sinaran matahari secara langsung, ini akan menyebabkan bahan yang kita lakukan penyambung sisip ini teman akan mati kerana cuaca yang terlalu panas dan media tanam akan mengering dan akar ini pasti akan mengering dan interest ini pun akan mengering dan akhirnya pokok bougainville variegata, akar daripada pokok bougainville ini dan juga interest daripada pokok bougainville variegata akan mati dan sambung sisip kita tidak akan menjadi ya. Jadi oleh kerana itu dan kita perlu meletakkan bahan ini di tempat yang teduh daripada sinaran matahari secara langsung. Dan mengapa juga kita tidak boleh meletakkan bahan ini di tempat yang teduh, iaitu di dalam bilik ataupun di dalam bilik mandi, ya teman? Kerana ia tidak mendapat sinaran matahari, ya, tidak mendapat sinaran matahari. Jadi apabila bahan yang kita lakukan ini tidak mendapat sinaran matahari, maka ia akan juga mati kerana tidak dapat memenuhi keperluannya untuk proses fotosintesis. Salah semula jadinya sebuah tanaman memang sangat memerlukan sinaran mataharinya untuk membantu proses pertumbuhannya. Jadi oleh itu kita mestilah meletakkan bahan yang kita lakukan sambung sisip ini teman yang terdiri daripada akar pokok bougainville dan juga interest daripada pokok bougainville variegata ini di tempat yang teduh tetapi masih lagi terkena sinaran pancaran matahari. Okey, itu adalah mengapa mana kita perlu memastikan kita meletakkan ini betul-betul di tempat yang sesuai. Ya, itu contohnya tadi teman di tempat di bawah pohon-pohon kayu yang rimbun ya, yang masih lagi dapat menerima cahaya ataupun sinaran matahari walaupun tidak secara langsung. Okey, kemudian teman-teman apa yang anda perlu lakukan? Bagaimana bila anda akan melakukan pembukaan sungkupan ini nanti? Okey, ini tergantung kepada bagaimana keadaan interest ini teman-teman. Bagaimana keadaan interest? Sekiranya interest ini sudah tumbuh ya teman dan sudah mengeluarkan tunas-tunas baru nanti, insya-Allah mungkin dalam 15 hingga ke 20 hari teman anda boleh mula membuka sukup ya. Nanti saya akan kongsikan kepada anda ya teman bagaimana cara kita melakukan pembukaan sukupnya. InsyaAllah, marilah kita dulu sama-sama berdoa ya teman. Mudah-mudahan tutorial perkongsian saya pada kali ini yaitu bagaimana cara kita melakukan sambung sisip dengan menggunakan interest daripada pokok bougainville variegata dan akar pokok bougainville yang kita akan jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan insyaAllah ke depannya nanti akan menjadi sebuah bonsai yang insyaAllah cantik, menarik dan bernilai tinggi. Itu adalah impian kita. Walau bagaimanapun teman, kita hanya mampu berusaha, umumnya Tuhan juga yang akan menentukan. Bagi hasilnya itu kita berserah jahit. Sekarang kita usaha. Yang penting kita usaha, ikhlas saja, reda saja. Hidup atau mati, berjaya atau tidak, itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Okay, itu penting. Baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu teman untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, yaitu salah satu cara kita membuat bahan bonsai dengan menggunakan akar daripada pokok bougainville dan dengan menggunakan interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville variegata dengan cara melakukan sambung sisip, iaitu sambung sisip akar pokok bougainville dan juga interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville variegata. Baiklah teman-teman, kita sama-sama doakan ya, semoga perkongsian saya pada kali ini pada anda
tumbuh menjadi dan insyaAllah dapat ya teman memberi manfaat dan panduan ataupun tunjuk ajar ataupun rujukan kepada teman-teman, iaitu bagaimanakah cara ataupun salah satu cara yang kita boleh lakukan apabila kita ingin menjadikan akar daripada pokok bougainville dan interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville perigata sebagai sebuah bahan bonsai, dan insyaAllah ke depan nanti akan menjadi sebuah bonsai yang cantik insyaAllah. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya, terutamanya anda yang masih belum mengetahui lagi bagaimana cara untuk kita membuat bahan bonsai daripada akar ataupun menggunakan akar pokok bougainville dan juga interest daripada pokok bougainville perigata. Ini adalah caranya teman, ini adalah satu cara yang anda boleh jadikan praktikal ya, anda boleh ikut ya insyaAllah. Sekiranya anda melakukan dengan langkah-langkah yang telah anda kongsikan kepada anda sebentar tadi, insyaAllah tidak mustahil teman, anda juga akan berjaya menghasilkan sebuah bahan bonsai yang insyaAllah indah nanti. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya teman, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman, supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru pada channel Nazir Abdullah, iaitu channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Jangan lupa ya teman, like dan share juga, karena like dan share dan juga subscribe itu sangat gratis dan gampang. Yang kemudian marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat, insyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman, sekiranya teman-teman tu masih lagi belum subscribe, kira subscribe ya, silalah subscribe karena subscribe itu sangat gratis dan gampang. Dan sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis di kolom komentar ya, insyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada anda semua ya, terutamanya anda peminat pokok bougainville untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kakak kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita salawat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan bawa nanti bagaimana hasilnya daripada semua sisip kita ini, iaitu semua sisip daripada akar pokok bougainville dan juga interest ataupun pucuk daripada pokok bougainville perigata. Baiklah teman, sekian dulu. Salam satu bi, salam bonsai. Assalamualaikum, bye bye.